Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai kalian semua, selamat datang ke Peachtree Morning Show. Saya Brian Mendoza bersama-sama dengan Geshe Michael Roach dan Ana Ili. Hari ini hari Rabu 20 Mei, kami berharap anda sedang menikmati sarapan pagi bersama kami dan semoga-moga minggu ini hebat ya. Marilah kita dengar soalan hari ini. Silakan. Hai Geshe Michael, saya Kaling dari Malaysia. Saya ada suatu soalan. Bapa saya ada diabetes yang teruk dan ia mengakibatkannya kemerosotan buah pinggang. Dia mengambil ubat tapi tak jaga diet, bahkan buat perkara yang menjejaskan diabetesnya. Kami dah nasihatnya banyak kali. Jadi apa boleh keluarga saya buat supaya bapa saya akan jaga kesihatannya secara sukarela tanpa paksaan ya? Pertama sekali saya nak kata bahawa saya ada masalah yang sama juga dengan abang saya yang mempunyai masalah buah pinggang yang telah gagal berfungsi. Dan bapa saya juga dah sangat tua dan beliau degil dengan cara-cara lama beliau tu. Anda tahu kan, kami semua ada tabiat kekal sepanjang hayat kita sehingga jadi semakin kuat apabila kami semakin tua tu. Jadi, apa yang saya boleh katakan ialah salah satu kejayaan kecil saya ialah melalui aplikasi sistem benih untuk lihat bapa saya tukar tanpa perlu saya buat apa-apa secara langsung. Beliau dah berumur 74 tahun sekarang. Sepanjang hayatnya, beliau biasa makan daging. Beliau orang Romania biasa yang makan daging di waktu pagi, tengah hari dan petang. Inilah budaya dan keluarga saya membesar. Sudah lebih kurang 7 tahun saya kurangkan makanan daging dan saya rasa beliau nampak contoh saya. Beliau nampak saya jadi lebih sihat, jarang demam dan saya benar-benar sukakannya serta lebih bertenaga. Pada suatu masa, 2 tahun dulu, beliau telefon saya dan kata saya tak mau makan daging lagi, bagi saya beberapa resipi. Ini amat luar biasa kan, kerana saya faham sikap dan tingkah laku bapa saya juga datang dari diri saya. Jadi saya melindungi nyawa untuk masa yang lama selama 7 tahun dan saya mula lihat sekitar saya mula melindungi nyawa mereka juga. Dia tak tahu mengenai kisah pen atau Ampalangka. Beliau cuma tiru contoh saya. Jadi perkara pertama yang kita patut buat ialah kita perlu cuba untuk beri contoh kepada keluarga kita. Contoh untuk diikut. Jadi apakah pendapat anda, Geshe Michael? Kali itu soalan yang sangat bagus. Sejujurnya, saya juga tak makan dengan sihat. Saya juga bermasalah yang sama seperti bapa anda. Mungkin kerana seperti Ana cakap, apabila kami semakin tua, ia semakin sukar untuk kami tukar tabiat kami. Saya banyak berfikir tentang tabiat-tabiat buruk dalam hidup saya dan masalah dengan tabiat buruk ialah ianya berterusan untuk bertahun-tahun. Tiba-tiba 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu dan anda masih ada tabiat buruk tu. Jadi apa yang saya pelajari dari sistem benih ialah DCI banyak berfungsi mengenainya dan Ana berjaya melakukannya. Ia jana lebih banyak duit dalam hidup dengan bantu orang lain dan jana lebih banyak duit
Kami juga faham mengenai kisah pen. Pen datang dari benih dalam minda saya. Duit yang saya ada dalam tangan saya juga datang dari benih dalam minda saya. Kami faham selepas belajar sistem benih beberapa minggu kemudian. Kami juga faham bukan hanya benda yang kami pegang di tangan datang dari diri saya, tapi orang di sekeliling kita juga datang dari diri kita. Tabiat mereka juga datang dari anda sendiri. Jadi anda adalah seseorang dalam hidup anda yang bertabiat buruk, yang mungkin bunuh mereka sendiri kerana kemerosotan kesihatan mereka. Anda sayang pada mereka kan, dan ayah ingin mengubahkannya. Jadi cara yang luar biasa ialah tukar satu tabiat kecil yang anda ada. Kerana benih-benih kecil menghasilkan pokok yang besar. Pokok-pokok besar tu datang dari benih-benih yang kecil. Jadi kesihatan bapa anda bagaikan pokok besar. Benih kecil ialah sesuatu yang anda sedang buat. Jadi anda ada sesuatu ketagihan kecil. Ia bukannya seperti anda ketagihan dengan alkohol atau judi dan sebagainya. Mungkin anda ada sikit ketagihan seperti kurang yakin diri ataupun tonton televisyen Netflix. Jadi semaklah hidup anda sendiri. Cari ketagihan kecil. Kali tengok kalau anda boleh hentikannya untuk bapa anda, bukan untuk anda diri. Dedikasikannya tu untuk bapa anda. Saya akan berhenti tengok benda kurang manfaat dalam TV sepanjang hari. Saya akan berhentikan dan akan dedikasikannya kepada ayah saya. Inilah cara yang amat berkuasa dan kami gembira untuk tengok beliau hentikan ketagihannya. Ya, ada cadangan lain? Ya, saya akan kata saya tak rasa saya tua, tapi saya bermasalah yang sama. Saya benar-benar ada masalah yang sama sekarang pada masa kuarantin ini. Saya langsung tak buat senaman. Saya tak makan dengan sepatutnya untuk saya. Ianya amat penting untuk kekalkan sihat, untuk buat kerja saya dan bantu orang lain kan. Satu perkara yang saya boleh nasihat kepada Kailing, seperti dikata oleh Geshe Michael, ialah untuk lihat dalam tabiat-tabiat kecil yang anda ada, yang tak fikir ialah ketagihan. Geshe Michael sebut tentang kurang yakin pada diri sendiri. Saya boleh beritahu anda bahawa saya ada ketagihan ini juga. Ingat ketagihan yang Geshe Michael sebut tu, seperti yang disebut tu seperti dada, alkohol atau ubat perbuatan yang anda tak boleh kawal dan anda terus lakukannya walaupun ia cederakan anda atau orang lain. Jadi lihat pada tu. Saya seorang konsultan bisnes online. Saya tahu bagaimana rasanya untuk guna telefon sepanjang hari atau berdepan dengan komputer dan cari alasan untuk gunakan telefon. Ini suatu ketagihan kan, dan termasuk harapkan perhatian dari orang lain. Itu juga ketagihan untuk dapat perhatian dari orang lain, dan ia juga adalah tingkah laku ketagihan kerana anda cederakan diri sendiri atau orang lain untuk dapatkan perhatian pada mereka. Jadi semak pada benda-benda kecil dalam hidup anda yang sedang cederakan diri anda sendiri dan orang lain. Saya tak ingat sama ada dikatakan oleh Anna atau Geshe Michael, dedikasikan benih tersebut kepada bapa anda untuk jaga dirinya sendiri. Jadi apakah pendapat anda, Anna? Ya, berkaitan dengan apa yang anda cakap sekarang tentang perkara-perkara kecil yang anda boleh buat dan dedikasikan mereka kepada seseorang yang diperlukannya. Ini adalah salah satu perkara yang saya sedang buat untuk abang saya. Dia melalui dialisis untuk banyak tahun. Buah pinggan dia sudah gagal dan banyak tahun dah. Itulah kisah hidupnya. Jadi apa yang saya buat ialah benda-benda yang kecil. Apabila saya menyeberangi jalan, saya menyeberangi hanya semasa lampu hijau.
di negara saya, Romania, anda menyeberangi jalan bila-bila masa anda suka. Tak kisah lampu merah atau kereta, anda buat apa yang anda mau. Sejak saya belajar sistem benih, saya faham bahawa anda tak melindungi nyawa apabila anda menyeberangi jalan tanpa memastikan tiada kereta dan ianya selamat dan sebagainya. Jadi saya mula dengan tabiat dalam minda saya yang kecil. Setiap kali saya melintasi jalan semasa warna hijau lampu isyarat, saya beritahu minda saya lakukan ni untuk lihat abang saya menjadi lebih sihat. Perkara seperti yang ni, yang remeh-temeh, perbuatan yang sangat remeh. Dan ialah salah satu perkara yang saya suka yang disebutkan oleh Brian pada hari Isnin, iaitu sistem ini sangat logikal. Mengikut logik ni, saya berfokus atas apa yang mereka kata kerana kami tengah mengalami sesuatu yang kami faham. Dan di sini Kaling berkata ayahnya enggan mengawal dietnya dan dia nak lihat ayahnya menjaga dirinya. Dan berasas kepada apa yang telah dinyatakan tadi, bolehkah anda periksa jika anda menolak pemberian orang lain secara kecil-kecilan? Benda yang sangat kecil seperti anda enggan terima, seperti segelas air, secebis coklat ataupun jemputan untuk minum kopi. Sesuatu yang kecil yang mengelakkan orang atau menolakkan sesuatu yang akan jadi dalam hidup kami. Dan inilah pendapat saya mengenai keenggangan. Selain daripada tabiat buruk, saya juga akan periksa keenggangan tersebut. Kishi Michael, anda nak tambah apa-apa lagi? Ya, saya tengah fikir tentang hal ni. Tadi Ana sebut tentang daging. Yang daging ni memudaratkan badan kita selain memudaratkan nyawa haiwan-haiwan lain. Dan beberapa minggu yang lalu, saya dan rakan saya Veronica, anjing belaan kami tu telah mati. Ianya seumpama anak kami dan kami sangat mengasihinya. Ia menjadi buta, tua dan akhirnya mati. Anda tahu maksud saya, kami sangat sayangkan haiwan ni. Dan jika kita makan daging, sebenarnya kita bunuh seekor haiwan yang cantik. Mereka juga benda hidup, juga nak hidup berterusan, sama seperti anjing saya, kesayangan saya tu. Jadi pendapat saya ialah walaupun tak dapat henti makan daging, mungkin seminggu sekali dengan ayah anda. Saya tahu di Amerika terdapat satu adat di mana setiap hari Jumaat orang ramai elak makan daging merah. Inilah sesuatu perkara yang sangat baik yang anda boleh buat. Jadi Kaling, tak kira anda sendiri atau salah satu anggota keluarga anda, galakkan pemakanan tanpa daging. Galakkan yang paling berkesan ialah masak-masakan yang lazat tanpa daging lah. Ini cara saya. Jadi bagaimana dengan kalian? Secara kesimpulan, perhatikan tabiat buruk dalam hidup anda. Tentu dapat mengenal pasti benda-benda yang boleh dilakukan untuk atasi masalah ni. Dan juga teliti benda-benda yang anda dah buat hari ini dan salurkan benih-benih ni. Saya yakin hari ini jika anda tahu sistem DCI, anda semestinya melindungi nyawa dan juga singkirkan tabiat buruk dalam hidup anda. Jadi lihat pada benih-benih yang baik tu. Ubah pemikiran anda, salurkan benih-benih supaya anda dapat lihat ayah menjaga diri dan mementingkan kesihatannya. Wow, bagus.
Ya, saya nak tambah satu cadangan yang praktikal dan senang dibuat untuk kesihatan. Contohnya, biasanya orang ramai tak makan daging semasa sarapan ya. Jadi bila kita makan sarapan tanpa daging seperti buah-buahan di samping menonton Peachtree Morning Show ni, ini adalah peluang yang sangat sesuai untuk buat meditasi kopi untuk kesihatan. Ini memang senang sebab kami makan sarapan yang sihat kan. Rancangan pagi ini merupakan pengingatan untuk kami. Lepas tu mulakan tabiat baru meditasi kopi untuk sambut hakikatnya saya makan apple atau croissant dan sebagainya ya. Inilah apa yang saya nak kata, sesuatu yang praktikal. Ada apa nak tambah, Kishimai ke? Tak, saya rasa anda telah meliputi dengan cukup baik. Saya hanya nak kata saya rasa gembira bahawa anda berdua datang ke rancangan ni. Anda begitu pintar. Dan ada apa-apa untuk Raul esok soalan? Ya, kami ada soalan yang bagus. Atau nak buat pengumuman dulu? Ya, boleh. Baik, marilah kita buat pengumuman. Sila ingat ya untuk hantar soalan kepada seekquestions@diamondcutterinstitute.com dalam bentuk video gaya selfie secara vertikal dalam masa 30 saat ya. Terima kasih. Ada satu lagi pengumuman iaitu kami nak dengar muzik playlist Spotify anda selama 1 jam. Dan kami berharap dapat terima mereka melalui Music Mixed at diamondcutterinstitute.com. Kami akan guna muzik ni pada hari Minggu semasa tiada Peachtree Morning Show. Mungkin dapat latih yoga dengan playlist pemenang yang kami akan umumkan 2 hari kemudian pada hari Jumaat. Jadi sila hantar playlist anda di Spotify ya. Ya. Sekali lagi saya nak jemput anda semua ke kelas Mixed Nuts. Mixed Nuts ialah nama sekumpulan penterjemah yang menterjemah buku-buku kuno. Kelas istimewa ni akan berlangsung selama 2 minggu sejumlah 65 kelas tentang buku-buku kuno. Cuba datang ya. Ini memang menakjubkan. Anda akan dapat idea yang hebat untuk hidup anda. Tulislah kepada mixednutsclass@gmail.com ya. Terima kasih semua. Marilah kita tonton soalan esok ya. Ya, kami ada soalan dari Carmen dari UK yang tinggal di Myanmar. Hai, saya Carmen dari UK, berasal dari UK, bekerja di Myanmar. Soalan saya hari ini ialah syarikat kami selalu turunkan harga kami untuk menarik pelanggan tapi tak beruntung. Apakah yang kami harus buat? Kedua ialah dengan ketidakpastian, terutamanya dengan coronavirus ni. Apakah benih yang perlu saya tanam agar perniagaan saya selamat selepas kawalan pergerakan ni? Terima kasih. Wow, soalan yang hebat itu, soalan yang penting sekarang ya. Baik, terima kasih kerana berada di sini. Terima kasih menemui anda. Terima kasih Kishmaker. Terima kasih Anna. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.